بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk kesekian kalinya masih lagi Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama kita berada di majlis yang mulia. Mudah-mudahan pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita kebahagiaan dan keridaan-Nya. Amin. Tajuk yang diketengahkan kepada kita pada pagi ini ialah umur modal yang sangat berharga, yang ditaja oleh Nur Anati binti Nur Lajis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati penaja kita, insya-Allah, dimudahkan untuk berbakti dan beramal-amal yang soleh, didekatkan kepada Allah, dijauhkan daripada kemurkaannya, didekatkan dengan syurga, dijauhkan di neraka, dimudahkan urusan dunia dan juga akhiratnya. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, umur ialah kehidupan kita. Seperti mana yang disebut oleh ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anta ba'du min al-ayyam kullama dhahabat dhahaba ba'duka. Engkau ialah sebahagian daripada hari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali berlalu ataupun hilang hari-hari itu, maka berlalu dan juga hilang sebahagian daripada kamu. Kalau umur kita 64 tahun, sekarang kita berumur 53 tahun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka yang tinggal lagi hanyalah baki-baki yang sangat sedikit daripada
kita yang sudah lama berlalu dan hilang. Bila mana seseorang menyambut sana hilwah ataupun hari kelahirannya, barangkali pada Sayyidina Muhammad dia seronok dengan sebab pertambahan umurnya. Sedangkan kita, pertambahan umur itu sebenarnya menghilangkan ataupun mengurangkan usia kita hidup di atas muka dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyak orang yang tak terfikir macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang banyak orang berfikir ialah seronok umurnya bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ramai orang yang berfikir ataupun terfikir sebenarnya umurnya sudah pun mengurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi yang sama, seseorang akan dihadiahkan dengan hadiah-hadiah yang tertentu daripada orang-orang yang dia kasih bila mana dia sambut sana hilwah. Barangkali orang-orang yang kita kasih tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, barangkali orang-orang yang kita kasih itu mereka menghargai bertambah umur kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan mereka bersyukur. Jadi mereka pun bagi hadiah kepada kita. Sementara dalam waktu yang sama, Sayyidina Sayyidina Muhammad, kita yang sepatutnya mensyukuri terhadap pertambahan umur. Pertambahan umur memberi makna dan erti pada kita, kerana pertambahan umur memberi peluang untuk kita menambah lagi amal kebaikan dan amal soleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana bertambah umur dan bertambah amal soleh kita, kita bersyukur. Bertambah umur, bertambah amal soleh kita, maka itu ialah satu peluang keemasan yang Allah bagi pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebabnya orang yang bertambah umur, bertambah amal soleh, ialah orang yang Nabi kita puji dan Nabi kita menjanjikan dengan suatu kebaikan seperti mana yang Nabi sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu. Man tala umruhu, ialah siapa yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluh, dan elok pula amalnya. Jadi kalau kita termasuk di kalangan orang yang umur panjang, kita dalam waktu yang sama beramal pula dengan amal yang soleh, amal yang baik, maka kita harapkan kita termasuk, kita ialah di antara calon-calon yang akan masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab yang kata tu bukan sembarangan. Yang kata tu Nabi kita. Nabi sendiri yang menjanjikan kita dengan sebaik-baik umatnya. Khairukum. Kum tu, kamu tu merujuk kepada umat baginda Nabi SAW. Maknanya Nabi kita memperakukan umatnya yang paling baik, siapa umurnya panjang, amalnya baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya, setiap orang yang sambut sana hilwah, dia mesti membuat satu pembaharuan atau renew janji persetiaannya untuk terus menjadi sebaik-baik hamba Allah ataupun sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Maksudnya, bila bertambah umur, dia semayang fardu ataupun semayang sunat,
Jadi buatlah persetiaan dengan Tuhan. Ya Allah, Engkau panjangkan lagi umurku, wahai Tuhanku. Aku nak berbakti lagi pada Engkau. Aku nak sembahyang lagi, aku nak berqiyamul lail lagi, aku nak baca Al-Quran lagi, nak berzikrullah lagi. Jadi begitulah nilaian umur pada sisi pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, amal bakti kita kepada Allah ialah seumpama hadiah yang kita persembahkan kepada Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana setiap hadiah yang Allah bagi pada kita, jadi kita hadiahkan balasan hadiah yang selayaknya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hadiah yang paling berharga yang boleh kita persembahkan kepada Allah melainkan amal bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin hadiah yang kita persembahkan kepada Allah ialah hadiah yang tidak selayaknya ataupun seberapa, tapi itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tuhan suruh kita berbakti pada Dia, Allah suruh kita taat pada Dia, Allah suruh kita buat ibadat kepada Dia. Tapi mana ada ibadat kita yang sempurna? Ibadat kita semua serba kurang belaka. Maka sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap amal kebaikan yang kita buat di atas rasa sedar kekurangan amal soleh kita, maka yang kita ungkapkan selepas mentaati dan beribadat ialah astaghfirullahalazim. Kita sembahyang, jadi ungkapan selepas kita memberi salam ialah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab kita tahu ibadat kita tidak sempurna, jadi kita minta ampun pada Allah. Seperti juga kita memperjuangkan agama Allah pun, seperti mana kita berjuang agama Allah juga, seperti mana ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Bila telah mana datang pertolongan Allah pada kamu. Datang pertolongan Allah pada kamu ialah selepas daripada mana kamu telah memperjuangkan perjuangan Islam ini dengan bersungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersungguh-sungguh ni bukan sekadar kita telah mengorbankan harta benda dan titik peluh kita, tapi yang paling penting ialah keikhlasan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah bersungguh memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kalau dah betul hati kita dengan Allah, maka Allah kurniakan kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, semua main daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ialah untuk yang layak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemenangan ialah untuk siapa yang layak mendapat kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tanda kita dah layak mendapat kemenangan ialah datang kemenangan. Kemenangan ni dia ada permulaan bahawa kita akan menang, ataupun kemenangan dah bermula, iaitu melalui kamu akan tengok manusia memasuki agama Allah berbondong-bondong. Tapi kalau kamu berjuang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mula meninggalkan jamaah kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu kita kena muhasabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kalau Allah Subhanahu wa taala nak memberi kemenangan pada kamu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan lihat orang masuk ke dalam agama Allah itu afwaja, maknanya berkumpulan, berbondong-bondong, masuk. Kalau orang meninggalkan jamaah kita, kita kena muhasabah, apa tak betul dengan kita? Sahabat Sayyidina Muhammad, apa tak kena dengan kita? Jadi kita tak boleh berpada ataupun kata tak apa. Kita kena selalu muhasabah terhadap situasi perjuangan kita. Kemudian bila kemenangan dah dapat, permulaan kemenangan dah bermula, sahabat Sayyidina Muhammad, makna hasil kerja kita dah diterima oleh Tuhan. Ketika itu Allah kata, fasabbih bihamdi rabbika, ucapkan tasbih, memuji Tuhan engkau, wastaghfirhu, dan ucapkan astaghfirullahalazim, ucapkan istighfar kepada Tuhan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa kita kena ucapkan istighfar? Sebab lagi sekali dia berlaku ialah dengan sebab isu-isu yang berkaitan dengan hati kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks personal ataupun peribadi, setiap afrad seorang muslim sahabat Sayyidina Muhammad, mari kita renung, adakah kita hidup di dunia ni kita dah mendapat kejayaan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejayaan bagi seorang muslim ialah bila mana dia telah berjaya meletakkan dirinya sebagai hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kena muhasabah sepanjang masa juga sahabat Sayyidina Muhammad. Umur bertambah, adakah perasaan kehambaan juga bertambah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau umur bertambah tapi tak bertambah perasaan kehambaan, tapi yang bertambah hanyalah tapi yang bertambah ialah perasaan ketuanan, kesombongan, keegoan, kehebatan, rasa kemah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita takut umur kita bertambah tapi tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nikmat, tapi sebagai suatu istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Umur bertambah, dia pun seronok. Dengan umur dia bertambah, tapi amal dia tak bertambah. Jadi bila amalnya tak bertambah, itu bukan nikmat tapi istidraj. Apa dia makna istidraj? Istidraj maknanya sahabat Sayyidina Muhammad, Allah bagi nikmat tapi Allah nak hancurkan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu kebimbangan kita. Itu suatu yang sepatut dan selayaknya kita rasa bimbang dan rasa takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di hari demi hari ialah hari kita selalu kena buat muhasabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, adakah kita semakin baik ataupun hari kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Dan kita selayaknya kita kena semakin baik daripada sehari demi hari, hari demi hari kita semakin baik, sehingga keseluruhan daripada semua hari-hari kita, dalam umur kita, hari yang paling baik kita adalah hari kita mati, hari kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya sentiasa berlaku update, peningkatan kebaikan daripada sehari ke sehari, sampai hari mati kita, kita dah memperoleh sallallahu alaihi Muhammad
keberjayaan melakukan puluhan ribu amal soleh. Kalau duha, boleh kira berapa kali duha dah kita buat sejak kita mula pegang buku amal soleh sampai hari mati. Berapa puluh ribu sembahyang duha, berapa puluh ribu sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Jadi subhanallah, itulah yang Nabi masukkan dengan hari terbaik ialah hari mati. Sebab hari mati ialah hari yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah kita menghimpun amal-amal soleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah yang disebutkan dengan umur ialah suatu modal yang berharga. Seperti mana berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, umruka ra'su malika. Umur engkau ialah modal engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umur engkau ialah modal engkau. Maknanya jangan sampai umur ni bila dia modal, jangan jadi temakan modal. Tidak temakan modal. Orang menega, dia nak untung. Tapi temakan modal, rugi. Untung pun tak ada. Modal yang ada pun termakan. Tak untung. Jadi umur ni jangan sampai termakan modal. Umur ni ialah modal, kata Imam Ghazali. Jangan sampai umur termakan. Maknanya, contoh. Nabi sebut dalam satu hadis. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Nabi kata, jaga-jaga hasad dengki. Hasad ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia makan amal kebaikan seperti mana api makan kayu api. Kita dengki ke orang. Dengki ke orang ni menyebabkan amal kebaikan kita tu dimakan. Menyebabkan hasad tu memakan amal kebaikan. Buat banyak dah amal soleh dari dulu sampai lah, dengan sebab hasad dengki kat orang je. Tengok kawan naik pangkat, rasa dengki. Tengok kawan dapat tambah, renovate rumah baru, rasa dengki. Orang beli kereta baru, rasa dengki. Contoh Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kebaikan kita tu akan terhapus sikit sehingga habis. Itu termakan modal, dia panggil. Ataupun hidup ni duk mengata ke orang, celah orang, maki orang, rupat orang. Jadi amal kebaikan yang kita buat ni akan ditransfer kepada buku dia pada hari akhirat esok. Salah Sayyidina Muhammad. Dan tidak ada orang yang disebut dengan istilah muflis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang lebih parah daripada muflis yang Nabi kita bagi definisi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata, hampa tahu tak muflis tu apa? Jadi kata para sahabat memberi ta'rif muflis seperti mana yang mereka faham, iaitu man la mala lahu, orang yang hartanya dah habis. Itu jawab para sahabat. Tapi Nabi kata muflis ialah orang yang sallallahu Sayyidina Muhammad, yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad syatama hadha, caci orang ni, wa daraba hadha, pukul orang ni, zalim pada orang ni. Akhirat esok semua orang yang dia caci, yang dia cela, yang dia hina, yang dia zalim, yang dia zalimi, yang dia pukul, semua akan berotot panjang untuk claim balik di atas apa yang dia buat atas muka dunia. Claim di akhirat esok ialah claim pahala. Pahala yang kita buat, amal soleh yang kita buat yang ada pahala akan dibagi kat dia. Sampailah amal soleh kita habis, tapi yang berotot masih panjang.
Ketika tu kata Allah sallallahu alaihi Muhammad, dosa salah mereka boh pula dalam buku hang. Jadi masuklah dalam buku kita tu kejahatan-kejahatan yang tak pernah kita buat pun. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya pada ketika itu dalam buku kita dah habis amal kebaikan, yang ada hanyalah amal kejahatan saja. Ketika malaikat akan pegang ubun-ubun kita sallallahu alaihi Muhammad, dan terus malaikat akan menghumban ke dalam neraka. Orang terus masuk neraka terus. Dia tak titan sirat lah. Dan sirat tu untuk apa? Dia akan dimasukkan terus ke dalam neraka. Tu dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut dengan termakan modai. Termasuk orang yang makan modai ni, na'udzubillah min dzalik, orang murtad, keluar daripada Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Sejak umur 15 berbakti, beramal-amal soleh. Sampai umur 63 sallallahu alaihi Muhammad keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bila keluar daripada Islam, ketika itu dengan taufik dan hidayah daripada Allah, nak masuk Islam balik. Dia pun mengucap balik dua kalimah syahadah sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia mengucap balik dua kalimah syahadah tu, macam mana amalan soleh yang dia buat sebab tu mana di Islam sebelum ni, semua dah habis. Murtad tu meruntuhkan, menghilangkan, menghancurkan semua amal soleh. Auzubillah min dzalik. Jadi pada ketika itu dia mula sembahyang balik. Mula sembahyang balik tu kira daripada awal balik. Hari itu dia mula sembahyang balik Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, salat. Tengok lepas daripada subuh tu mati. Seumur hidup 5 waktu ya sembahyang. Salat Nabi Muhammad. Quran tak ada baca lagi. Zikrullah tak ada zikrullah lagi. Jadi itulah modal balik jumpa Tuhan kat esok. 5 waktu ya sembahyang. Maknanya termakan modal sangat. Ya, sebab itu kita ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat amal soleh yang pahala yang besar-besar. Pasal nak cover kekurangan-kekurangan kita. Iaitu contoh sembahyang sunat Isya ba'diyah disebut dengan sunat muakkad sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa yang disyariatkan ataupun ada persyariatan sembahyang sunat? Supaya kita tu mendapat pahala yang lebih daripada hasil amal soleh kita. Satu sembahyang sunat ni, dia nak sama dengan sembahyang fardu, dia kena 70 sunat baru sama dengan satu fardu. Tu kita kena buat banyak. 70 sunat baru sama dengan satu fardu. Sebab tu juga fardu ni kena buat bagi elok. Sebab dia besar nilaian dia. Okey, satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Tuhan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sedekah 1 balas 10. Ini semua adalah dengan rahmat Allah. Tuhan nak memperbanyak dan menggandakan balasan buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, zikrullah. Nabi sebut subhanallah walhamdulillah, kata dua ni ya. Pahala dah penuh di antara bumi sampai ke langit yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu belum kita kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi bila sembahyang jangan lepaskan peluang berkata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Sebab Allah nak bagi umur kita tak padan dengan balasan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Umur pendek tapi balasan pahala tu banyak. Dan tidak ada umat yang paling pendek umurnya menaikkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ialah di antara 60 hingga 70. Kalau boleh pi lebih daripada tu, memang bonus. Kalau umur 60, menurut satu hadis, tak berubah lagi, dia tak berubah dah. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebuah hadis yang lain, kalau umur 40 tak berubah lagi, tak berubah dah. Tapi kalau kita tengok orang yang umur 40 dah mula bergerak jadi baik. Soalan Sayyidina Muhammad, ataupun orang yang umur 60 dah mula insaf. Seperti orang tu, orang yang Allah nak dia menjadi orang baik. Jadi tihaklah sekitar kita untuk menjadi muhasabah dan renungan. Umur 60 semayang tak lagi, umur 40 duk galik dengan dunia lagi. Jadi na'udzubillah min dzalik. Lepas tu ada satu abang saya, Ustaz Amir, Naqib Usrah. Waktu tu saya muda daripada dia dalam 3-4 tahun. Bila dia umur 40 tahun, saya kata 40 tahun dah Ustaz Amir, Salah Sayyidina Muhammad. Sebab 40 ni angka tua, angka yang seorang tu sudah dikira sangat dewasa, umur yang dikira umur yang paling matang dalam umur. Salah Sayyidina Muhammad. Mana otak ni dah stabil lah, kita kata. Salah Sayyidina Muhammad. Patut seseorang yang umur 40 dah boleh gunakan otak ni untuk yang terbaik. Tapi dia tak guna lagi, berarti dia tak guna lagi umur 40 tu untuk dia fikir 40 dah ni, Salah Sayyidina Muhammad. Berarti something wrong dah berlaku kat dia. Tapi kalau orang tu Tuhan nak jadi baik, 40 dah duduk baik lah, duduk buat baik lah. Jadi doa lah, harap kita tu termasuk di kalangan orang yang Allah janji kita orang yang akan menghuni syurga dia, insya-Allah. Jadi hargai umur yang Tuhan bagi, Salah Sayyidina Muhammad, untuk berbakti amal soleh. Biar setiap pergerakan detik masa tu ialah setiap pergerakan umur kita yang diberkati. Dia mudah ya, benar niat ya, walaupun tak buat lagi. Aku Salah Sayyidina Muhammad, selagi mana aku ada umur, aku nak mengaji, aku nak belajar, aku nak hadiri kuliah. Niat macam tu ya. Selagi mana ada umur, selagi tu aku nak belajar, aku nak mengaji. Maknanya kalau macam tu rupa, mati waktu bila pun tak apa dah. Sebab setiap detik yang berjalan ialah dalam berkat. Dan kalau kita mati dalam waktu itu, mati kita dikira mati syahid. Sebab banyak orang dia fikir macam ni. Dia kata kalau mengaji, belajar, ialah kena pakai uniform. Habis SPM habis habis keluar universiti habis masa mengaji dah habis. Sebenarnya masa mengaji berlangsungan panjang sampai kita mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seperti mana Nabi sebut, Salah Sayyidina Muhammad, tuntutlah ilmu pengetahuan daripada buayan sampai ke liang lahat. Sampai hari mati pun kita masih boleh hadir balik kuliah lagi. Pagi mengaji, malam mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam seorang sahabat saya, Syekh Yusuf Awang, dia mati pada pagi tu mengajak lagi, malam meninggal dunia. Jadi itulah harapan dan impian kita semua, orang yang ada ilmu, orang yang disebut dengan ahlul ilmi, Salah Sayyidina Muhammad, persiapkan kehidupan di dunia ni untuk masa selepas daripada kita mati. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan umur yang Allah bagi betul-betul kita gunakan untuk kebahagiaan kita yang hakiki, yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin, insya-Allah. Terima kasih kepada pengajar kita Nur Anati, Nur Lajis, yang telah menendarkan kita pada pagi ini, yang telah memuhasabahkan pada kita pada pagi ini, yang beri asbab kita membuat renungan yang mendalam terhadap perkara yang berkaitan dengan umur kita, insya-Allah. Ambil daripada Allah, kurang saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memudahkan kita untuk
beramal soleh dan berbakti pada dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.